InsyaAllah kita mula dengan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Kita nak merendahkan pemikiran kita, segala yang ada pada kita ini, untuk sama-sama kita jadikan sebagai satu matlamat yang kita fikirkan, yang kita rasai. Segala kita lakukan adalah hanya untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Macam mana kita nak dapatkan keredaan Allah? Melalui jalan ibadah. Melalui jalan ibadah. Jadi kita nak sama-sama menjadikan setiap yang kita lakukan itu ibadah. Kalau ada perkara yang kita lakukan itu bukan perkara-perkara yang tujuan untuk mendapat redha Allah, kita proses perlahan-lahan supaya apa yang kita lakukan itu dia tidak menjadi maksiat dan mungkar. InsyaAllah, mari sama-sama kita mulakan dengan kita memperbaharui syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi marilah sama-sama kita meningkatkan perasaan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kasih sayang kita itu, kita ikat pula sayang kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'in, para tabi'in. Kita ikat kasih sayang kita pada sekalian mereka yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang telah bersusah payah juga membawa mesej Islam kepada kita. Dan kita juga nak sampaikan juga kita punya kasih sayang kita, ikatan kita untuk kita menyayangi guru-guru kita. Termasuklah kalau kita di sini contohnya antara yang dekat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, mungkin antara kita kenal dengan ulama-ulama besar Malaysia seperti Tok Kenali, kalau dulu kita kenal rahimahullah. Kita juga Syekh Ahmad Fatani rahimahullah, dan berbagai lagi lah yang kita nak kena, yang kita tahu
yang kita tahu dia soleh, yang itu, maka kita nak ikat hati-hati kita, kasih sayang kita kepada mereka, supaya mudah-mudahan bila kita dapat ikat hati kita dengan mereka, itu akan berlakulah satu bentuk keberkatan. Bila kita sayang orang yang Allah sayang, maka Allah SWT tentulah akan memberikan kebaikan. Malahan di kalangan ulama-ulama yang ada ini, mereka menyatakan bahawa siapa-siapa yang, contohnya Abdul Qadir Jalani rahimahullah, dalam kitab disebut bagaimana siapa yang mengaku dia sebagai yang mengikuti jalan dia, jalan amalan dia, pemikiran dia, sanad yang ada dalam amalan dia, kemudian dia bersama-sama merasai dia sebagai anak murid, dia mengikut guru-guru tu, kita kata sanad guru-guru tadi tu kan, sampailah talakinya, sampailah ke Rasulullah SAW tadi, maka mereka akan menjadi kita kata apa, peguam lah, lebih kurang gitulah, yang membela anak-anak murid dia. Jadi itulah rabitah yang dimaksudkan tu, maknanya kita, hubungan kita dengan guru kita, hubungan kita dengan guru kepada guru, sampailah kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungan ni adalah hubungan kasih sayang, hubungan rasa rendah diri kita, hubungan tabaruk, iaitu kita mendapatkan manfaat, mendapatkan manfaat yang paling besar sekali, paling tinggi sekali dengan Rasulullah SAW lah, di mana Rasulullah SAW tu Allah sendiri yang menggambarkan, dia memerintahkan kita supaya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga dengan yang bawah-bawah dia tu, sahabat, tabi'in dan sebagainya. Maka hubungan tu ada dia punya barakah dia. Maka kita, hati kita sentiasa mahu menjadikan contoh, bukan saja kita kasih sayang kepada tuan-tuan guru kita, kepada orang-orang yang murabbi kita, yang mendidik kita itu, tapi kita nak menjadikan mereka contoh yang baik. Jadi ini yang kita nak kena rasa. Jadi barulah ada barakahnya, barulah ada wasilahnya, ada baru jalan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Dia ada adab dia. Jadi kita dengan adab-adab kita bersama dengan tuan-tuan guru kita, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan sambung apa yang telah kita bincangkan, iaitu masih lagi kita di awal tahun, kita mahu memahami konsep-konsep at-turku, hijrah. Hijrah itu, dan hijrah itu bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Maknanya bila sebut hijrah ni, dia fokus kepada proses meninggalkan. Bila kita kata kalau amanu, orang yang beriman, iman proses nak meyakini, kita nak beriman kepada Allah, nak yakin kepada Allah, nak yakin pada hari akhirat, nak yakin kepada semua yang rukun-rukun iman yang lain. Tadi bila al-hajarah, hijrah ni pula ialah nak meninggalkan, perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini bermulanya tarbiyah setelah iman, bermulanya tarbiyah setelah kita beriman, maka bermula tarbiyah itu ialah peningkatan kita bila kita boleh meninggalkan, kita boleh meninggalkan segala perkara yang berlawanan dengan Islam. Itu bermulanya kita punya meningkat. Jadi kita dah beriman dah, alhamdulillah. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kita beriman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, hajar. Berhijrah ni apa? Meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Perkara yang Allah tak suka. Manahallahu an, perkara yang Allah larang padanya. Jadi itu maknanya hajarah, hijrah, ataupun muhajir, seorang yang meninggalkan. Kalau mujahid pula apa? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-mujahid ialah seseorang yang berjuang, man jahada, yang bersusah payah. Al-mujahid man jahada nafsahu, orang yang berjihad itu ialah orang yang bersusah payah. Bersusah payah dalam rangka untuk taat pada Allah. Apa taat pada Allah? Ini kita bincang hari ini. Jadi kita lihat ini, allazina amanu. Allazina amanu ini maknanya orang-orang yang beriman. Wahajaru, orang-orang yang meninggalkan perkara yang Allah tak suka. Berhijrah ini kita sebut dalam konteks tarbiyah, bukan saja kita berpindah
Daripada satu tempat ke satu tempat, dia satu kebaikan kepada kebaikan yang lebih baik, tapi kita meninggalkan. Dalam puasa itu meninggalkan. Wahajaru wajahadu, kan? Wajah. Jadi hajaru ni apa? Kan? Al-muhajir, kata Nabi, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Seorang yang berhijrah itu ialah seseorang al-muhajir, seorang yang berhijrah itu ialah seseorang yang, kan, meninggalkan apa yang tak disukai oleh Allah ke atasnya. Lepas tu mujahid pula, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Jadi mujahid ni pula ialah orang yang bersungguh-sungguh. Man jahada, bersungguh-sungguh, bersusah payah. Jahada ni bersusah payah, bersungguh-sungguh, kan? Nafsahu, bersungguh-sungguh, dia berjuang, melawan dengan nafsu diri dia untuk taat pada Allah. Ini definisi asas lah kepada hijrah dan kepada jihad secara umum lah. Baik, jadi pada hari ini kita nak sambung. Semalam kita dah bincangkan hijrah dari sudut akidah, hijrah i'tiqadiyah, hijrah dari sudut akidah. Kemudian pada hari ini dalam tajuk kita hijrah syamilah ini, hijrah yang menyeluruh ini, kita nak kena lihat hijrah dari sudut fikriyah. Setelah akidah kita mula bersih, kita mula berhubung dengan Allah dengan baik dan sebagainya, dengan kita kata berzikir pada Allah, siapa dekah orang-orang yang ulul albab, allazina yazkurunallah, yang mula-mula sekali kita kena bersihkan hati kita dengan yazkurunallah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia sentiasa ingat Allah, tak putus hati dia, fikiran dia, diri dia tidak terputus daripada Allah, sentiasa mengingati Allah, bersama Allah, kan? Ketika dia berdiri, duduk dan berbaring. Jadi maknanya yang pertama sekali, setelah kita membersihkan i'tikad kita, membersihkan akidah kita, maka kemudian dia pun berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, laili wan nahar, malam dan siang, terdapat tanda-tanda kepada orang yang cerdik berfikir. Ulul albab. Ulul albab ni siapa? Ulul albab ni adalah orang yang ada kemampuan dia untuk nak berfikir, duduk dalam tarbiyah, berdakwah dan sebagainya. Jadi inilah ulul albab. Dan ulul albab ni siapa? Dia siapa? Apa sifat utama ulul albab? Sifat utama orang yang cerdik, yang berfikir ni, yang profesional, yang kita kata profesional ni, yang kita kata ahli sains, pakar sains ni, yang kita kata ada doktornya, ada macam-macam ada masternya sebagainya tu. Apa sifat dia yang pertama sekali? Profesional ni, orang yang cerdik ni, orang yang berfikir ni, orang yang maknanya dia menjadi kekuatan pada diri dia tu. Apa dia? Allazina yazkurunallah. Mula-mula sekali dia yazkurunallah. Dia sentiasa dalam keadaan berzikir pada Allah, bersama Allah. Yang itu kita sebut semalam. Maknanya hati kita ni nak sentiasa dalam keadaan terikat dengan Allah. Kemudian selepas tu, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkar. Kemudian dia berfikir. Jadi perkara yang kedua dari sudut hijrah, dari sudut amalan kita, tarbiyah kita nak membina diri kita, ialah berfikir. Mesti berfikir. Berfikir. Jadi apa maksud hijrah fikriyah? Kita sebut sini. Kita tengok hijrah yang syamilah, hijrah yang menyeluruh ni. Kita pergi tengok hijrah yang fikriyah. Apa maksud hijrah? Kefahaman. Hijrah kefahaman. Hijrah dari sudut ilmu kita, fikriyah, pemikiran kita, iaitu kita meninggalkan segala bentuk pola pemikiran, segala bentuk ideologi, cara berfikir yang tidak sesuai dengan Islam, yang melawan Islam. Itu secara umum. Jadi maknanya hijrah fikriyah ni, kita nak buang dalam akal kita, dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita, perkara-perkara yang berlawanan dengan Islam, yang berlawanan dengan apa yang ada dalam Quran, dalam apa yang ada di dalam hadis Nabi. Kalau berlawanannya kita nak tinggalkan. Hijrah fikriyah. Kalau berlaku benda yang berlawanan, bukan kita nak kata saya nak tengok logik sains, barulah saya nak tengok apa ada dalam Quran. Apa Quran cakap Sains kata begini, Quran cakap apa? Tak, kita tengok Quran dulu.
Tengok Quran tu baru tengok sains. Tengok Quran tu baru tengok ilmu-ilmu yang ada di dunia ni. Sebab Quran ni daripada Allah, hadis daripada Allah. Nanti ada orang kata, kalau gitu macam mana kita nak tahu yang betul? Sebab dalam Quran kan dia diturunkan 1400 tahun dulu. Ni jumud ni kolot dipanggil kan. Jadi bukan begitu. Sebenarnya bila kita mengikuti Al-Quran, di dalam Al-Quran tu dia ada dasar-dasarnya, asas dia. Asasnya. Bila asas tu betul, insya-Allah yang lain betul. Masalah sekarang ni, ada orang kata kalau gitu semua mesti ada dalam Quran. Kalaulah Allah SWT tak jadikan akal, tak jadikan kita boleh berfikir ni, tentulah Allah akan bagi satu kitab yang lengkap semua sekali. Tapi Allah bagi kita pemikiran, boleh berfikir, bagi kita akal. Maka Allah cukup bagi yang jami' mani'. Bahasa Arab ni apa? Yang dijamakkan, yang digabungkan, yang menjadi dasar dan yang diringkaskan. Jadi Quran ni satu yang dasar. Dia bukan satu yang sampai cara nak buat air kopi pun dalam Quran. Cara nak masak nasi pun dalam Quran ni. Jadi itu maknanya manusia tak boleh berfikir. Jadi Allah mengiktiraf pemikiran. Sebab tu sebut dia bukan saja berzikir, wa yatafakkar, dia juga berfikir. Dia boleh fikir. Sebab tu kalau kita tidak berfikir, maka kita akan jadi makhluk lain selain daripada manusia. Selain daripada jin, manusia dan malaikat, dia tak berfikir. Tak berfikir. Jadi contohnya lembu tak fikir. Sebab tu kata bodoh macam lembu kan. Jadi sebenarnya bukan lembu je tak fikir, tapi yang lain pun tak fikir. Dia tak fikir macam kita. Dia ada otak tapi tak ada akal yang nak menilai yang mana al-haq, mana yang batil, yang mana yang baik, mana tak baik. Kita tengok lembu, daripada dulu macam gitu je dia. Tak pernah dia fikir nak menjahit baju dia, tak pernah. Tak pernah dia fikir nak tukar selera makan dia. Jadi binatang-binatang ni contohnya, dan pokok-pokok dia hanya ikut fitrah yang Allah bagi kat dia. Kalau dia jenis makan rumput, dia makan rumput. Dia bukan macam manusia nak makan semua. Kan dia berikan makanan yang halal, dia nak cari yang haram pula. Dia berikan makanan tu dah ada teknologi masak, dia tak nak masak, makan mentah pula. Kalau makan mentah yang okey tak apalah, makan mentah yang garut-garut ni kan, macam-macam tengok kan. Contohnya makan otak monyet. Monyet hidup-hidup, dia belah kepalanya, dia letak bawah meja, dia belah kepalanya, dia ambil tempurung hidup lagi. Lepas tu dia makan. Ikan pun hidup lagi, lepas tu dia makan. Dia goreng celup sekali, masih lagi goyang-goyang lagi. Dia makan, kata dia nak rasa fresh. Tak apalah kalau kita boleh larat makan ikan yang hidup lagi kan. Ulang kan. Tapi nak sebut macam ni, manusia sentiasa nak merubah. Kenapa? Dia berfikir. Dan pemikiran itu sekiranya tidak dipandu oleh Quran dan hadis, dia akan rosak. Jadi sebab itulah hijrah dalam konteks orang yang ditarbiyah di Al-Mahdiyin di akhir zaman, dia nak buang, dia nak keluar daripada pemikiran-pemikiran, penilaian-penilaian dan segala bentuk ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam. Yang bertentangan dengan Islam. Jadi nak kena buang yang tu. Maka bila dia membuang benda yang bertentangan dengan Islam ini, maka barulah dia akan berjaya. Berjaya. Sebab tu kita ada bincang satu tajuk dulu. Saya tak ingat apa masa bila, tapi tajuknya yang berkenaan sekitar dengan berfikir. Berfikir. Maknanya islahul akal. Islahul akal tajuk dia. Maknanya hidup berfikir. Jadi sebenarnya yang kita nak islahkan dari sudut pemikiran kita ni, yang pertama sekali ialah segala perkara yang bertentangan dengan Quran hadis, kita nak kena tinggalkan segalanya. Kemudian pada masa yang sama, kita diminta berfikir untuk menyampaikan kita kepada iman kepada Allah. Ini nombor dua. Nombor satu, tinggalkan ideologi benda-benda yang lain. Tinggalkan. Apa ideologi yang benda lain? Semua yang bertentangan Quran. Contohnya apa? Ada pula pahaman kata agama lain sama dengan agama Islam. Agama lain sama dengan agama Islam. Kita boleh duduk sama-sama sebab agama ni sama, dia kata. Ini pemikiran yang sesat. Pemikiran sesat. Kita duduk, kenapa nak duduk satu agama, sama-sama agama ni? Sebab agama sama. Dia kata agama sama. Ini pemikiran Freemason. Freemason. Jadi kat Malaysia ni rupanya banyak Freemason. Banyak Illuminati. Kalau kita cakap seorang-seorang yang ada tokoh-tokoh yang ada hari ni, kan mungkin kita pun terkejut lah. Kita terkejut. Banyak sangat.
Pemimpin GLC kita pun banyak sangat yang dia punya networking dia kuat. Kalau kita sebut satu-satu ni kan, oi, tuan-tuan berapa akan terkejut lah. Saya pun terkejut mula-mula dulu. Tapi bila kita dah mula faham sikit-sikit tentang realiti semasa, baru kita, sebab tu kita boleh bincang berkenaan pakatan jahat. Sebab kita kenal siapa musuh kita kenal. Cuma ada yang kita boleh dedah, ada yang kita tak boleh dedah lah kan. Sebab dalam bahagian ini kita nak kena berhati-hati sikit lah kan. Kita tak maulah cerita semua benda sehingga akhirnya kita tak buat kerja lain, cerita pasal musuh. Kita nak cerita pasal kita, membinakan diri kita kan. Baik, jadi sebab tu disebut kat sini, pemikiran yang pertama kita tinggalkan semua benda-benda disebut ghazwa fikir. Ghazwa fikir ni apa? Tajuk-tajuk iaitu kita memerangi kan, penjajahan pemikiran, peperangan pemikiran, ghazwatul fiqh. Jadi ini satu tajuk ni. Jadi dia ada dia punya ni lah. Tapi apa yang nak sebut pada hari ni kita nak tinggalkan apa? Apa yang bertentangan dengan Quran tinggal semua. Apa yang bertentangan dengan hadis tinggal semua. Kalau kata nampak antara dua ni bertentangan, kita tinggalkan. Maka yang kedua ialah kita nak meninggalkan pemikiran tentang dunia ni. Dunia ni lah segala-galanya. Segala-galanya kat ni. Hidup kita ni hanya sekali. Hidup hanya sekali. Ada lagu apa entah, hidup hanya sekali. Kan, hidup hanya sekali. Hidup bukan sekali. Dekat dunia ni hidup, kat akhirat hidup, dalam alam barzah pun hidup. Dalam perut pun hidup. Dalam perut pun hidup. Jadi lain. Kalau di perut ni dia ada satu je saluran dia. Kita makan dalam perut ada satu je saluran dia. Maknanya dari saluran apa? Saluran tali pusat tu. Tali pusat kita tu. Kita connect dengan tempat daripada Allah connectkan kita dengan saluran rezeki, makanan, minum sebagainya, zat sebagainya kepada baby, salur pusat. Kita tak makan guna mulut. Kita tak makan guna apa ni, kebiasaan kita mulut tadi, tapi kita dengan tali pusat, satu saluran. Bila lahir maka dia bagi dua pula. Saluran makan minum, makan dan minum mulut lah, makan dan minum. Dia bagi pula lepas tu ada lagi. Jadi dia ada hurai panjang lah. Yang dah sebut kat sini, yang pertama sekali ialah kita nak kena rasa bahawa akal kita kena berfikir dan hubungkan dengan alam ghaib. Alam ghaib ni bukan jin. Alam ghaib ni maknanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha ghaib, macam mana akhirat yang tak nampak, yang ghaib, alam barzah yang ghaib, syurga, neraka. Kita nak kena hubung. Ini panggil islahul aqal. Islahul aqal. Jadi kita nak kena membinanya. Contohnya kita nak melihat tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda penciptaan Allah ataupun ayat Quran itu sendiri. Kemudian juga kita nak memikirkan tentang nikmat anugerah Allah. Kita nak memikirkan tentang pahala yang diberikan oleh Allah. Kita nak memikirkan tentang azab Allah. Kita nak memikirkan tentang ihsan Allah kepada kita, apa yang Allah bagi kepada kita. Jadi macam-macam nak fikir, tapi hubungkan dengan alam ghaib. Alam ghaib ni maknanya contohnya syurga, neraka, akhirat tadi. Juga begitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat sini, kita nak kena membina kefahaman kita. Dan untuk membina kefahaman kita itu, terutamanya pada hari ini, kita bukan hanya sekadar kita nak membina diri kita, nak berfikir ilmu kita semasa, tapi kita nak kena faham bahawa realitinya kita pada hari ini sudah mendekati 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Ini kita kena fikir, masuk dalam pemikiran kita. Apa dia? Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW, innallaha yab'asu lihazihil ummah ala ra'si kulli mi'ata sanah man yujaddidu laha dinah. Sesungguhnya Allah SWT akan mengutuskan kepada umat ini setiap 100 tahun kan, ataupun setiap di awal 100 tahun, orang yang akan, kumpulan yang akan man yujaddidu man yujaddidu, itu mereka yang akan mentajdidkan, memperbaharui agama ini. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi apabila Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang akan adanya kebangkitan 100 tahun ni, kita nak dekat 100 tahun dah. Jadi termasuk dalam fikirah. Maka bila kita nak hijrah tu, maknanya kita nak bangkit, kita nak menang dah. Sebelum ni sedih je. Tengok ke Palestin sedih, tengok Yaman sedih, tengok semua, tengok diri kita pun sedih.
Lepas ni kita nak menuju kepada kekuatan. Jadi hijrah fikriyah ni nak meninggalkan segala pemikiran-pemikiran yang membawa kepada kelemahan. Ikut arus, lemah. Sebab tu tuan-tuan membahas ini, kalau kita ikut arus, kita lemah. Kita lemah. Macam apa ikut arus ni? Macam buih banjir. Macam buih banjir. Sebab tu kita tak dibenarkan ikut arus. Kalau arus tu baik, tak apalah. Tapi arus di Mulkan Jabariyah ni, di pemerintahan yang diktator ni, arus yang jahiliyah, arus dia. Bukan semua orang itu tak, bukan orang yang baik-baik, tidak, arus dia. Majoriti dia. Sebab tu Nabi kata apa? Akan sampai satu waktu umat Islam ini akan dikelilingi oleh bangsa-bangsa dunia sebagaimana kamu mengelilingi makanan. Ini hadis. Hadis tentang As-Sauban ni. Hadis tentang sifat al-wahan tu kan. Jadi Nabi kata akan sampai satu waktu mana umat Islam dikelilingi macam mana kamu mengelilingi makanan, maknanya dimakan, diratah. Makanan kita boleh buat apa-apa saja. Jadi kita ni buat apa-apa kat kita. Bila waktu tu? Inilah sekarang Mulkan Jabariyah ni. Kan? Jadi sifat dia macam Ghaus. Sifat dia seperti buih. Ketika banjir. Jadi Nabi gunakan perkataan buih ketika dia buat banjir. Banjir buih ni maknanya ikut arus je, ikut je. Jadi ketika zaman Mulkan Jabariyah ini, kita tidak boleh ikut arus. Kita tidak boleh ikut arus. Kita kena membentuk arus dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita yang seterusnya lah. Kita kena membentuk arus. Jadi apa sifat buih ni dalam arus tadi tu? Sifat buih ni diikut saja. Apa media kata baguslah. Apa surat khabar kata baguslah. Apa orang cakap, orang yang tinggi, umara ke, pemimpin, ulama ke, semua bagus, ikut. Tak berfikir. Yang dia cakap tu betul ke tak betul? Yang dia buat tu betul tak betul, tak fikir. Tidak fikir. Jadi kita hanya mengikut arus. Jadi mengikut arus ini adalah satu kelemahan. Kelemahan. Yang datang daripada mana? Yang datang daripada sifat al-wahan. Al-wahnu. Apa dia sifat wahani ya Rasulullah? Sifat tu hubbud dunia, cinta dunia. Dunia ni ada dalam hati, tak boleh nak tinggalkan. Wa karihatul maut, benci kematian. Jadi daripada hadis ni menggambarkan kepada kita bahawa Nabi sebenarnya memerintahkan pada kita ketika mana keadaan arus yang ada pada hari itu ialah arus jahiliyah yang kuat, arus musuh membentuk arus. Di Mulkan Jabariyah ni, maka kita jangan ikut arus. Apa maksud jangan ikut arus? Kita hijrah fikriyah. Kita berhijrah fikriyah. Apa yang kita nak hijrah ketika arus dibentuk oleh musuh-musuh tadi? Kita nak berhijrah supaya kita meninggalkan arus semasa, pemikiran semasa, pandangan semasa, walaupun dia majoriti. Walaupun majoriti, sekiranya dia tidak bersama dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham ni, hijrah. Jadi tengok TV ni, melepas ni orang yang nak berhijrah ni tengok TV, tengok movie, tengok berita, tengok internet, apa saja yang dibuat, maka dia akan berfikir, oh ini arus ni. Contoh kan, cerita Hindustan. Ramai orang tengok cerita Hindustan. Tengok cerita Hindustan. Cerita Hindustan, hero mesti menang. Ataupun cerita-cerita lain lah, bukan Hindustan saja kan. Kemudian ada hero, mesti ada heroin. Ada hero, ada heroin. Kemudian hero-heroin tak kahwin pun. Kalau dia berkahwin pun, kan, realitinya tak kahwin. Tapi boleh pegang-pegang, boleh kucup-kucup, cium-cium, boleh peluk-peluk. Kan? Kita tengok pun, macam mana ni? Kalau kita tak nampak, kita nampak, oh bagus, hero, bagus, heroin, contoh, handsome lah, cantik lah. Sebab kita pun nak jadi handsome juga, kita boleh cantik macam hero-heroin tu kan. Itu pemikiran. Jadi bila kita tengok TV, tengok movie, tengok apa yang ada dan cerita-cerita di hadapan arus masa ni, arus media semasa ni, apa yang ada berita termasuk semua sekali, maka itu adalah arus yang dibentuk oleh Mulkan Jabariyah. Ini dia berfikir. Orang nak berhijrah dia fikir macam itu.
Dia tengok dengan pandangan iman. Dia tengok dengan pandangan Islam. Dia tengok dengan pandangan takwa. Dia tengok dengan pandangan ihsan. Dia bukan hanya sekadar ikut aja tengok, wah betul lah, bagus lah. Sebab tu ada hari ni, arus hari ni ialah artis. Bila seorang artis sakit, semua ambil berat. Bila seorang artis mati, semua ambil berat. Cerita tak habis-habis tentang artis mati. Oh baguslah dia, ahli syurga, dia begini. Dia suka buat baik. Semua cerita pasal artis. Kenapa orang cerita pasal artis? Sebab artis lah menjadi yang membentuk arus perdana hari ni. Satu artis, dua pelawak. Ketiga sukan. Oh baguslah begini. Tapi artis yang paling banyak sekali. Kita pun anak-anak pun ada jadi artis, pelakon, penyanyi kan. Orang bertakwa kan, dibiarkan. Orang yang bertakwa nak kata kita nak kena hidupkan, kena izinkan rakyat kita solat berjamaah, bagi penuh masjid. Nak jaga SOP, jagalah SOP, tak apalah kita, tapi penuhkan masjid tu. Ajak buat solat hajat, solat hajat tiap-tiap hari, minta Allah hancurkan musuh yang nak merampas negara kita ni. Tapi mana ada, malah ada sekat-sekat pula. Hari ni hanya orang tertentu aja boleh pergi masjid. Orang tertentu tu bukan sifatnya Islam dan iman. Orang tertentu tu orang yang mengambil satu mazhab daripada mazhab-mazhab yang ada dalam perubatan. Dia kata ini orang ni je boleh masuk. Ini double standard. Double standard. Sebab tu saya nak sebut kat sini, tuan-tuan, puan-puan, saya minta maaf lah kan. Ada orang kata kita sedang diserang oleh pandemik, maka kita nak kena jaga semua. Tak apa, jagalah, tapi jangan halang orang nak beribadah. Sembahyang Jumaat dibataskan kepada orang tertentu je kan, orang tertentu saja. Saya nak sebut sini kan, kita pernah nampak ke virus tu? Tak pernah nampak. Mana nak nampak, dia kecil sangat, tak nampak. Yang orang saintis kita pernah jumpa ke virus tu? Orang saintis kita, saya nak tanya, pernah jumpa ke virus tu? Betul ke virus tu ada? Ini soalan dia. Ini soalan. Betul ke virus tu ada? Ini kalau orang viral kan, ni kira satu yang kesalahan. Betul ke virus ni ada? Kalau virus tu ada betul, mana dia? Tu yang nampak bulat-bulat ada macam buah rambutan tu, itu komputer grafik. Jadi saya nak sebut kat sini kan. Habis orang yang sakit mati tu, sakit mati boleh sebab macam-macam. Boleh sebab macam-macam kan. Jadi ini soalan-soalan asas. Kadang-kadang kita pun heran. Jadi pemikiran kita tak mau bersama arus Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah. Kita tak nak bersama dengan Mulkan Jabariyah. Boleh dengar ke tuan-tuan, ni ada orang mesin rumput dekat luar. Boleh dengar insya-Allah. Boleh dengar. Baik, jadi sebab itulah tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kat sini bagaimana kita nak kena ada satu bentuk pemikiran yang ada, yang diukur dengan nilainya ialah nilai Islam, nilai Al-Quran. Dan nilai itu mestilah nilai-nilai yang mana kita gambarkan tadi. Nilai yang digambarkan tadi ialah nilai daripada sesuai dengan apa yang digambarkan Quran dan hadis. Dan bukan setakat itu saja, tapi kita nak ambil apa yang Nabi sebut. Apa Nabi sebut? Ketika Mulkan Jabariyah ni, ketika orang-orang Islam dikepung tadi, dimakan oleh orang-orang yang bangsa-bangsa dunia ini, ketika itu maka kita jangan ikut arus, jangan jadi arus. Arusnya apa? Buih. Apa tanda buih? Kita tak boleh tinggalkan dunia, pemikiran tak boleh tinggalkan, tak boleh tinggal, susah nak tinggal. Kita masih lagi memandang tinggi kepada artis, memandang tinggi kepada penyanyi, memandang tinggi kepada pelawak, memandang tinggi kepada pemain-pemain sukan. Bukan kata tak boleh tengok dia orang. Kalau ada kebaikan, alhamdulillah, kita bersamalah dengan kebaikan. Tapi bukan dia contoh kita. Siapa contoh kita? Arus hari ni contoh dia ialah kalau pemimpin yang boleh bercakap. Pemimpin yang boleh bercakap tu arus masa. Pemimpin yang partinya banyak, yang kuat menang. Pemimpin yang ada duit banyak. Ini pemimpin.
Kalau pemimpin tu miskin, tak ada orang nak ikut. Kemudian kalau dari sudut agama pula, orang yang selalu keluar TV, keluar radio, itulah orang semua ikut dia. Kenapa? Best lah, best. Contohnya, bukan kata tak boleh keluar TV, keluar radio, boleh keluarlah, tak ada masalah, buatlah. Tetapi bukan itu nilai kita. Nilai kita Quran, apa dia? At-taqwa. Nilai kita takwa. Nilai kita ialah ihsan. Nilai kita ialah iman, takwa dan ihsan. Baik. Dan sebab itulah dalam pemikiran ini adalah kita melihat Nabi gambarkan ketika zaman Mulkan Jabariyah, kita nak fikir macam mana nak meninggalkan pemikiran, arus pemikiran jahiliah tadi, kita kepada arus apa lawan kepada pemikiran jahiliah? Apa lawan kepada arus pemikiran yang ada ini? Arus yang ada hari ini, ni buat pengetahuan kita sama-sama noh. Arus yang ada hari ini tak kira lah hebat macam mana masjid dibina, hebat macam mana Kaabah dihias dengan emas, Kaabah dihias, hebat macam mana bercakapnya orang-orang tertentu yang menyokong arus tadi, yang bersama arus tadi, mereka melemahkan Islam. Dia nak memecah belahkan Islam. Ini Mulkan Jabariyah. Ini arus Mulkan Jabariyah ni, kepimpinan yang diktator ini, ialah totalitarian ni, dia nak pecahkan buih-buih tadi. Dah kita jadi buih, kita nak dipecah-pecahkan pula, dihancurkan. Jadi buih, tengoklah kalau banjir kan, tak payah tengok banjir, tengok longkang tu, air longkang, air sungai ni, arus tu ada buih. Buih itu pecah-pecah, kena sikit pecah, meletup habis, hilang, mati, habis. Maka kita diperintahkan Nabi, jangan jadi arus, jangan jadi buih, jangan ikut arus. Jadi nak buat apa, ikut apa? Kita ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah perintahkan kepada kita supaya kita menegakkan din dia, agama dia. Menegakkan din dia. Maknanya bila nak bangkit ni mesti nak, perkataan dia bukan menegakkan hak asasi. Walaupun hak asasi itu penting. Kalau kita nak cakap bahasa orang awam ni maknanya bahasa orang ramai lah, hak asasi. Boleh cakaplah hak asasi, tapi sebenarnya bukan hak asasi. Hakikatnya kita nak menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak menegakkan hak asasi, kita tak dapat pahala. Berjuang hak asasi tak dapat pahala. Tapi kita berjuang kebenaran Allah, yang mana di dalamnya ada hak asasi. Ada hak asasi dalam dia. Maka barulah kita diberi pertolongan oleh Allah. Sebab tu dia bukan setakat kita nak memperjuangkan supaya saya boleh memilih pro-choice, saya boleh memilih pro-safety supaya selamat. Itu perkataan-perkataan arus. Perkataan arus. Walaupun nampak macam Islamik, memang nampak macam Islamik dan memang Islamik pun, tetapi itu arus. Yang kita nak bukan arus. Apa yang bukan arus ni pemikirannya. Kita bukan nak tegakkan safety, bukan nak tegakkan apa dia panggil tadi, choice, pilihan, tapi kita nak menegakkan kebenaran Allah. Kebenaran yang kita nak tegakkan. Baru dapat pahala. Baru dapat pahala. Kalau kita kata saya nak memperjuangkan hak saya supaya saya ni tidak akan disuntik ke, hak saya gini-gini ke, supaya saya boleh, betul. Kita nak perjuangkan hak tadi. Tetapi Allah SWT mengarahkan kita memperjuangkan al-haq, kebenaran. Barulah kita ditolong. Jadi nak memperjuangkan kebenaran tu lebih lagi daripada memperjuangkan hak-hak yang setakat kecil-kecil ni. Sebab kebenaran tu menegakkan suatu yang merupakan hak manusia yang hebat. Contoh, kita menegakkan hak manusia. Maka orang yang suka jantina, dua jantina ni, homoseksual pula. Homoseksual lah. Yang suka laki dengan laki, perempuan tu kata, saya nak tegakkan hak saya. Hak saya. Saya nak tegakkan hak saya. Maka hak saya tu apa? Hak kamu nak? LGBTI. Kan? LGBT, lesbian, bisexual, homoseksual. Kan? Saya nak tegakkan ni hak saya. Ni hak saya ni. Saya boleh memilih. Maka kita boleh terima tak? Jadi ustaz-ustaz kita terperangkap bila nak tegakkan hak. Dia kata kita nak tegakkan hak. Hak tu apa? Hak tu ialah apa yang orang nak, dia bagi kat dia. Hak dia kata. Maka Menteri Agama kita bukan yang sekarang ni, bukan yang sebelum ni. Yang sebelum ni tu, kita ni rahmatan lil alamin.
Nabi diutuskan untuk rahmatan lil alamin. Jadi kalau dia nak hak dia, apa salah, bagilah. Kita ni rahmat. Rahmat kepada sekalian alam. Allah SWT memberi rahmat melalui Islam. Melalui Quran dan hadis. Bukan melalui jahiliyah. Bukan melalui hajat-hajat, permintaan-permintaan orang-orang yang tidak faham, tak kenal diri dia pun tak kenal. Diri dia pun tak kenal. Allah lagi dia tak kenal. Dia tak kenal Allah. Diri dia pun tak kenal. Macam mana saya kata dia tak kenal? Dia ingat dia perempuan. Padahal dia lelaki, dia tak kenal diri dia. Dia tak kenal diri dia. Dia lahirkan laki-laki. Kan? Peranan sebagai laki-laki, tiba-tiba nak jadi perempuan. Dia tak kenal diri dia. Yang perempuan pula nak jadi laki-laki. Tak kenal dia. Diri dia pun tak kenal. Aku ni laki ke aku ni perempuan? Kan? Sebab tu ketika kami dulu, saya diarahkan, diminta lah oleh UIA punya kepimpinan untuk nak settlekan masalah anak-anak ni, anak-anak mahasiswa-mahasiswi, nama mahasiswa-mahasiswi pelajar-pelajar ni yang terlibat dengan homoseksual, LGBT, pondan dan bapuk dan sebagainya. Saya lah antaranya yang kena masa tu diminta bantuan lah. Saya buat, alhamdulillah, tak apalah, kita buat. Maka siapakah dia orang yang homoseksual ni? Homoseksual ni ialah, kan, saya ni seorang perempuan, tapi saya terperangkap dalam tubuh badan laki-laki. Ini homoseksual. Saya ni perempuan sebenarnya, tapi saya terperangkap dalam tubuh badan laki-laki. Jadi sebenarnya saya perempuan. Itu nak jadi homo. Tengok laki-laki, sonok laki-laki. Itu bukan memang fitrah. Itu bukan fitrah. Itu bukan fitrah, itu nafsu. Macam mana boleh dapat macam itu? Saya tanya dengan pakar-pakar psikologi. Sampai peringkat, saya tanya, apa penyelesaiannya dalam psikologi hari ini, dalam sosiologi hari ini? Tak ada penyelesaian, bagilah. Kalau dia suka sama suka, tak apa, bagilah. Ini hak mereka, dia kata. Kita bukan perjuangan hak, kita perjuangan kebenaran. Kebenaran ni apa maknanya? Kalau kau laki, berperanan sebagai laki-laki, kau jangan rosak dunia ni. Pakat-pakat semua laki kahwin laki-laki, kan? Perempuan kahwin perempuan, pakat habislah penduduk dunia ni. Ini yang dikendaki oleh Zionis. Dia panggil depopulation. Depopulation. Kalau dulu, kan, kita pula, kan, jangan ada anak ramai-ramai. Ada anak ramai-ramai ni kenapa? Nanti tak cukup makan minum. Orang Cina kata, mau ada anak, kalau mau ada anak, kita kena ada 1 juta, mau besarkan dia. Tak boleh ramai-ramai. Mana boleh cari 1 juta? Mau daripada kecil sampai masuk universiti, sampai dia bekerja, 1 juta tu, satu orang 1 juta. Saya kerja kecil saja. Sebab tu orang Cina anaknya seorang aja, 2 orang lah. Itu alasan dia. Dia ingat dia yang bagi makan kat anak dia. Dia yang bagi rezeki kat anak dia. Itu orang yang tak kenal diri dia. Kita ikut dia pula. Dia tak kenal. Lepas tu, kan, kita yang kata doktor lah, PhD lah, kita kena mengambil berat. Lepas tu ada ni tanya pula, boleh ke nak gunakan tandas perempuan? Tak apalah, boleh kot. Dia appearance dia tu dah macam perempuan, jadi bolehlah masuk tandas perempuan. Kan, bolehlah masuk tandas perempuan. Macam gitu pula dia fikir, rahmatan lil alamin. Saya tak cakap siapa-siapa, tuan-tuan tahu, kenal. Saya cakap ni benda dah keluar surat khabar. Saya tak ada nak kutuk siapa-siapa. Ini dah keluar surat khabar, semua orang tahu. So cuma saya ulas sikit dengan hijrah fikriyah ni. Maknanya kita tak nak ikut arus. Arus apa ini? Saya nak. Sebab tu saya kata, saya bukan anti-vaksin. Saya juga bukan pro-vaksin. Sebab perjuangan saya bukan vaksin. Perjuangan saya menegakkan al-haq. Al-haq tu apa? Dalam al-haq tu ada pro-choice, ada pilihan, memilih. Tetapi bukan boleh pilih sebarang-sebarang. Bukan boleh pilih sebarang, pilih berdasarkan al-haq, kebenaran. Ini nilai yang kita nak bawa. Sebab tu saya ni bukan pejuang kemanusiaan, walaupun manusia itu sebahagian daripada perjuangan Islam. Saya ni memperjuangkan al-haq, Quran dan hadis. Barulah kita termasuk dalam kelompok Taifah Mansurah. Dia jelas, nampak, bukan ikut arus. Sebab mereka tahu, kan, kalau orang manusia besok dia memang nak bawa manusia kepada nilai syaitan, nilai iblis, nilai dajjal, memang dia nak bawa masuk nilai itu. Jadi kita fitrah tak boleh ikut, maka dia pun masuk nilai yang sama-sama. Apa nilai yang sama-sama? Kita ni kena
kena ada hak kemanusiaan. Apa hak kemanusiaan? Hak kemanusiaan yang paling besar dalam Islam ialah mentauhidkan Allah. Allah jadikan kita untuk kita mentauhidkan dia. Habis dia bukan Islam, tak apa, kita tak paksa dia masuk Islam, tapi kita nak ajak dia kepada yang benar, yang baik, yang adil. Kalau tidak adil lah, kita kata dia agama ni, dia nak anut agama apa, tak apalah, tu pilihan dia. La ikraha fid din, tidak dipaksa dalam beragama, tak apa. Tapi kita orang beriman jangan pula nak ikut dia. Kita pula nak ikut orang LGBT, padahal orang LGBT tu diri dia sendiri pun tak kenal. Saya jumpa dengan kawan-kawan, saya bagi contoh lah, ini berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Di UAE pada masa tu saya bincang dengan anak-anak kita ni yang pondan ni. Pondan maknanya apa? Dia merasai dirinya seorang perempuan terperangkap dalam tubuh badan laki-laki. Dia rasa dia perempuan, tapi tubuh badan ni laki-laki. Saya ni sebenarnya jiwa saya, pemikiran saya, hati saya ni sebenarnya saya ni perempuan. Saya perempuan. Tapi tubuh badan saya ni laki-laki. Saya salah. Allah salah address. Ini tak ada iman. Tak ada iman orang yang tidak puaskan hati tu. Dia rasa Allah ni salah pula. Baru saya tanya dengan kamu rasalah, kamu ni betul tak? Kamu rasa kamu betul tak? Dia kata apa? Dia kata, saya rasa betul lah. Dia kata, okey, kalau kamu betul ni, saya tanya dengan awak, sama tak dengan fitrah kamu sebenar? Fitrah ni, asas kamu dilahirkan, sama tak? Tak sama lah, dia kata. Kalau tak sama, tak fitrah, maka apa yang kamu ikut ni ialah nafsu. Binatang pun kenal jantan betina. Lembu yang bodoh-bodoh tu tak cari jantan dengan jantan. Lembu jantan cari betina, baru dapat anak lembu. Dia tak cari jantan bapak dengan bapak, tak ada. Ayam yang bodoh-bodoh, ayam yang kita makan tu, dia tak cari ayam betina. Babi ya. Babi tak kisah. Jadi babi ni memang Allah dah kata haram, jangan fikir, jangan ikut. Allah jadikan babi, kenapa Allah jadikan benda yang merosakkan ni nampak macam maksiat mungkar? Sebab Allah nak suruh kita berfikir. Allah nak uji kita ni orang berfikir, tak fikir. Orang boleh mengambil kebenaran, kita tak boleh mengambil kebenaran, kan? Allah suruh kita gunakan akal kita. Sebab tu orang gila Allah tak hukum. Dia gila, Allah tak hukum. Dia makan babi, tak apa. Orang gila makan babi, tak apa. Dia tidak jatuh hukum, dia tak boleh fikir. Tapi orang yang boleh fikir makan babi, haram, kan? Macam itu kan? Ini semua orang tahu lah. Jadi sebab tu arus pemikiran yang ada pada hari ini mesti kita betulkan. Apakah arus yang sebenarnya? Arus yang sebenarnya bagi kita yang nak duduk di dalam Al-Mahdiyin, kita nak bersama-sama dengan Taifah Mansurah ini, Taifah yang menegakkan Islam, kebangkitan Islam ni, kita mesti hanya perjuangan Al-Haq saja. Perjuangan kebenaran. Apa kebenaran ni? Al-Quran dan Hadis. Adakah Al-Quran dan Hadis ni berlanggaran dengan sains? Tak. Al-Quran tak pernah salah, dan Al-Quran tidak berlanggar dengan sains. Habis ada sains yang tak sama dengan Quran, sains tu tak betul. Kan? Sebab apa? Sains tu daripada manusia punya pemikiran, teknologi manusia. Quran ni Allah punya firman, ilmu Allah yang maha luas. Tiba-tiba kita orang Islam nak tolak macam itu pula. Lepas tu dia kata ini orang anti-vax, ini orang ini orang pro-konspirasi. Dia kata macam-macam kata. Kenapa? Hanya kerana kan orang tu tidak mahu mengikut beberapa perkara yang bertentangan dengan Quran dan Hadis. Ini arus yang ada. Jadi sebab tu fikir-fikriah. Jadi yang pertama sekali, bila kita kata kita nak memperjuangkan Al-Haq, nak memperjuangkan Al-Haq, pertama sekali ialah kita nak memperjuangkan kedaulatan Allah. Kita nak menegakkan kedaulatan Allah, kemuliaan Allah. Yang mana apa sahaja yang kita cakap dan kita fikir, apa sahaja yang kita buat, mestilah apa yang menjadi apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah redha. Kerana apa? Kenapa kita nak kena ikut Allah ni? Kenapa kita nak kena ikut Islam, Al-Quran dan Hadis? Kerana Allah Tuhan punya semua sekali. Hukum-hukum pun kepunyaan Allah. Innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya keputusan, hukuman itu hanyalah milik Allah.
Amara alla ta'budu illa iyyah. Dan dia memerintahkan kamu itu, amara alla ta'budu illa iyyah. Dia memerintahkan kepada kamu itu supaya kamu menyembah dia saja, jangan menyembah yang lain. Illa iyyah, menyembah dia saja. Zalika dinul qayyim. Inilah hakikat agama yang lurus. Agama yang lurus. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Tetapi orang-orang yang ramai-ramai ini, manusia ramai, tak tahu. Allah sebut dalam Quran ni, surah apa ni? Yusuf ayat 40. Allah kata apa? Apa yang ada ni milik Allah. Hukum milik Allah. Kita nak bagi fatwa, kita tengok fatwa tu kita punya ke? Walaupun namanya itu fatwa Imam Syafi'i, walaupun namanya fatwa daripada Imam Ahmad, walaupun fatwa daripada majlis fatwa, walaupun fatwa daripada qadhi dan mufti, walaupun fatwa daripada siapa saja, fatwa tu milik Allah. Sebab tu kena cakap berdasarkan apa yang Allah redha, bukan pemimpin redha. Bukan apa ikut arus saja. Kalau kita ikut arus, kita jadi buih. Bila kita fatwa ikut arus, kan, ikut arus, maka kita membawa umat kepada kehancuran. Umat kepada kehancuran. Ini masalahnya. Jadi kita masih ikut. Jadi pemikiran kita, fikriah kita ni, kita tidak keluar daripada kepompong mulkan jabariyah. Tak keluar daripada kepompong totalitarian, kepimpinan nafsu, kepimpinan syaitan dan iblis. Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini, kami bincang-bincang, kami kaji-kaji. Bukan saya seorang, ramai kaji. Yang mengkaji lah, yang tak mengkaji, yang cakap aja tu, dia bukan kaji, dia cakap. Dia bercakap, dia tak tahu dia tuduh. Dia cakap, tak tahu dia tuduh. Tuan-tuan, sesungguhnya arus kepimpinan dunia, termasuk Malaysia, arusnya ialah arus yang dikuasai oleh Dajjal, syaitan. Arusnya. Kalau kita nak kira berapa ramai Freemason, berapa ramai Illuminati, terkejut. Kalau saya sebut pagi-pagi, terkejut semua. Tak sangka. Orang yang kita nampak paling kuat sembahyang, orang yang nampak paling kuat cakap Islam, rupanya Freemason. Orang yang kita nampak hebat, tunduk, tawaduk, rupanya Illuminati. Ini orang Islam. Sebab fatwa Freemason dan Illuminati ni, daripada zaman Irakis dulu, ulama-ulama di Iraq, di Middle East, menyatakan bahawa siapa yang ikut Freemason dan Illuminati, batal syahadahnya. Batal syahadahnya. Sebab dalam Illuminati dan Freemason tu ada ajaran yang menyamakan agama. Ada ajaran yang akhirnya membawa kepada ketuhanannya Lucifer, iblis. Ada, saya mengkaji yang ini memang ada. Dan tuan-tuan boleh dapatlah fakta ni. Jadi, tiba-tiba yang memimpin kita ramai. Terkejut. Tapi kita kata macam mana ni, semua macam ini, semua macam ini, semua jahat belaka. Memang dah Allah gambarkan mulkan jabariyah, Rasulullah sebut. Arus jahiliah kita jadi buih. Kemudian tiba-tiba kita ikut fatwa yang ikut arus. Fatwa yang ikut arus yang tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dia ikut je manusia cakap apa. Manusia tu cakap apa pun dia ikut je. Berdosa. Minta maaf. Saya bukan Tuhan, bukan Allah yang nak cakap berdosa. Tapi dia tinggalkan Quran, tinggalkan orang beriman. Allah gambarkan berdosa. Jadi nak sebut kat sini, innal hukmu illa lillah. Segala hukum itu milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Kamu diperintahkan tidak beribadah melainkan kepada Allah. Pada Allah sahaja. Zalika dinul qayyim. Yang inilah agama yang lurus. Maknanya ini yang lurus, yang lain tu bengkok. Walakin, bahkan aksar nas la ya'lamun. Bahkan kebanyakan manusia itu, majoriti maksud aksaran nas. Allah guna perkataan aksaran nas, majoriti, kebanyakan manusia itu la ya'lamun. Mereka tak tahu walaupun orang Islam. Walaupun orang Islam. Tapi mereka tak tahu sebab apa? Sebab ikut arus. Apa TV cakap semua betul. Kita pun hari ni nak tengok semua dalam TV-nya. Semua ustaz-ustaz dalam TV kita puji. Bukan kata tak puji, tak elok. Bukan elok ustaz-ustaz dalam TV ni. Tapi kan kita nak tengok arus tu. Jadi yang ini tak ada apa-apa ni. Yang itu ada doktor, ada ni. Tapi dia ikut arus. Yang ikut arus, pemikiran ikut arus ni buih. Buih.
Jadi ini hijrah fikriyah. Cara berfikir. Cara berfikir kena betul. Baru kita dapat jadi orang yang bersih pemikirannya, bersih hatinya, bersih tindakannya, amalannya. Bersih. Ini bukan bersih 3.0, 4.0 tu. Tu bukan. Ini bersih, suci daripada jahiliyah. Innal hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Ini Allah firman lagi, Yusuf ayat 67. Keputusan itu, hukum itu adalah hanya hak Allah. Hukum hanya hak Allah. Jangan kita kata kita yang pandai-pandai buat hukum. Berdosa. Berdosa besar. Kalau kita tidak berdasarkan kepada Quran. Saya minta maaf lah, saya cakap banyak kali tentang ni. Kan? Bukanlah saya nak komen, condemn siapa-siapa. Tidak. Saya nak betulkan pemikiran kita. Jangan tulis kat bawah tu siapa nama-nama siapa. Jangan. Saya tahu siapa yang Ustaz masukkan. Kamu tak tahu siapa yang saya maksudkan. Kamu ni siapa? Ramalan. Peramal ke? Jangan kita ramal-ramal. Jangan kita tulis-tulis sangka-sangka. Jadi sebab kat sini, sesungguhnya hukum tu milik Allah. Dan bila kita nak ikut Islam, nak ikut Quran, ikut hadis, ada penentangan tak? Ada penentangan. Sebab tu Allah kata apa? Allah kata, alaihi tawakkaltu. Alaihi tawakkaltu, ke atasnya lah kami bertawakal, kami bergantung. Wa alaihi fayatawakkalil mutawakkilun. Maka sesungguhnya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Kepada Allah orang yang bertawakal berserah diri. Maknanya kita nak ikut hukum Allah ni, nak ikut Quran hadis ni, kita bukan arus. Arus tak nak ikut. Arus ikut arus semasa ni, ikut semasa apa yang ada sini. Apa yang popular. Apa bukan yang popular, apa yang dipopularkan oleh media. Apa yang dipopularkan oleh media itu diikut semua. Lepas tu menyesal. Sebab tu ada orang mengadu kepada kami, kan? Mengadu kepada kami, ayah meninggal. Lepas suntikan ayah meninggal. Ayahnya ada sakit-sakit, jantung lah apa sebagainya, tapi sakitnya tidaklah kuat sangat, sihat belaka. Ada seorang ni, kontraktor. Ayahnya meninggal. Ayahnya kontraktor, dia pun kontraktor juga. Anaknya, ayah dia ambil 5 hari meninggal. Ambil first dose, sakit, meninggal. Tengok-tengok dia kata meninggal sebab adalah sebabnya, tapi sebab lain lah. Jadi sekarang ni macam mana nak buat, dia tanya. Macam mana nak buat? Saya kata sebenarnya kita nak kena cerdik, nak kena tengok balik. Tak apalah, sekarang ni kita bantulah macam mana nak cuba nuntut. Dia nak nuntut lah ni, nak nuntut ganti rugi ke apa. Orang miskin, tempat dia mendapatkan sumber pendapatan, makanan apa semua kan. Ayah dah meninggal, tempat dia, punca pencarian dia dah tak ada kan. Punca pencariannya biiznillah tak ada. Nak capai lah ganti rugi. Selain bersedih lah juga kan. Jadi nak sebut sini, kita kena berfikir. Jadi sebab tu Allah gambarkan kita kena bukan sahaja berfikir, tetapi kita kena bertawakal kepadanya, kerana kita akan diuji. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk istiqamah dengan apa yang ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita yang pertama sekali, kan, kedaulatan Allah, hukum Allah tu mesti ditegakkan. Ini arus kebangkitan. Kita mesti tegakkan Islam. Bukan ikut arus. Ada orang kata apa? Kita nak tegakkan Islam ni, tapi dia masih lagi bersama arus. Apa arus? Arus menegakkan Islam ni apa? Kita nak kena apa? Kenal Islam, ikut Islam, tinggalkan jahiliah. Walaupun kita belajar daripada darjah 1, daripada sekolah tadika sampai ke universiti, sampai ke master, sampai ke PhD, kita belajar yang itu yang kita belajar. Tapi bila tengok yang ini ni ada benda yang bertentangan dengan Islam, kita tinggalkan. Maknanya tinggalkan tu, kita tahulah sebagai pengetahuan kita, tapi kita tidak ikutlah. Kita ini adalah jahiliah. Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang sains. Sains ni betul semua. Saya orang sains. Saya belajar tentang sains. Belajar agama adalah juga sikit-sikit. Sains pun sikit-sikit. Semua sikit-sikit belaka. Tapi belajarlah tahu sikit-sikit. Bila tengok benda ni kan.
Saya tengok kan, saya mengkaji fizik dan saya mengkaji Quran. Tengok kaitan dia. Memang kami disuruh macam itu. Salah satunya kekuatan pensyarah-pensyarah yang dilatih begitu oleh UIA lah. Pada masa tu dipanggil Islamization of Knowledge. Tapi sebelum Islamization of Knowledge tu ada pun kita dah tahu dah. Kan, macam saya contohnya belajar tentang medical and technology. Bila belajar tentang medical technology ni, kan kita nak hubungkan dengan Allah, nak hubungkan dengan ghaib kan. Alam ghaib ni maknanya alam barzah contohnya. Macam mana sebagainya. Jadi semua tu ada kaitan ni. Kita boleh dapat hubungkan. Sehingga bila kita belajar sains, meningkatkan iman kita. Bukan belajar sains menambahkan kita makin jadi orang yang jauh daripada Allah. Patutnya belajar sains makin dekat dengan Allah, dengan Islam, dengan Quran. Sekarang hari ini orang yang belajar sains berpecah. Yang satu bersama dengan teori-teori dan sains semata-mata, diikut aja atas nama Islam juga. Ni Islam ni. Baik pada pandangan siapa? Baik pada pandangan orang yang buat sistem tu. Jadi yang ini pula kita pula kata ini ada kena hati-hati je. Kita bukan tolak sains, tapi kita kena hati-hati je. Nak kena tapis. Jadi kita kena ada satu perasaan bahawa semua tu milik Allah, tak boleh pisahkan. Dan kemudian yang kedua, kebangkitan ini, hijrah fikriyah ni, untuk hijrah kebangkitan ni, meninggalkan, selain meninggalkan pemikiran-pemikiran yang sesat yang ada. Sesat ni jangan nampak Islam sesat, tak, sains pun boleh sesat juga. Jangan nampak ada bid'ah yang sesat. Bid'atul dalalah. Kan? Jadi nampak bid'ah dalam agama sesat, tak, bid'ah sains sesat tak? Sesat juga. Sebab sains tu ibadah tak? Kalau sains tak ibadah, rugilah kita belajar sains. Saya nak sebut kat sini satu benda. Bagi tuan-tuan perempuan yang ada kepakaran di dalam sains, terutamanya doktor pakar, hari ni banyak ditekan. Surat akan tarik professorship, akan tarik doctorate. Ada nak tarik doctorate pun ada. Akan tarik pensyarah, tugas pensyarah akan dibuang. Ada. Akan ditarik lesen ditarik. Ada. Itu arus. Kalau kita yakin kerajaan, kalau kita yakin bos kita, majikan kita yang bagi rezeki pada kita, maka diamlah. Jangan cakap apa-apa, jangan buat apa-apa. Ini al-iman. Tapi kalau kita yakin bahawa Allah yang memberi rezeki pada kita, Allah yang memberikan kepada kita segala yang ada pada kita, ilmu kita tu pun Allah bagi, maka ikutlah apa yang Rasulullah sebut. Apa Rasulullah sebut? Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang tidak memberitahu satu ilmu, yang mana dengan ilmu itu dapat menyelamatkan umat, yang hari ini sedang diratah, dimakan, sedang dibunuh, dianiaya, ditangkap, kan, sampai peringkat nak sembahyang pun tak boleh, contohnya. Maka siapa yang ada ilmu tentang itu dan dia pakar, ada credibility, dan dia menyembunyikan kebenaran itu, maka besok dia akan dikekang, akan diikat, akan dipasung, akan dirantai dengan rantai neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Belum masuk neraka dah kena rantai dah. Belum masuk neraka dah kena rantai. Saya bagi amaran pada diri saya sendiri ni. Kalau saya ada ilmu, saya tak boleh cakap, saya diam. Sedangkan ilmu itu diperlukan oleh umat. Umat kena tahu benda ni. Kita biarkan atas alasan nak jaga keselamatan kita, nak jaga periuk nasi kita. Allah bagi kita ilmu, dan ilmu itu boleh menyelamatkan ummah. Boleh menyelamatkan ummah. Kita tak nak beritahu pada ummah. Kenapa? Takut kita dibuang kerja. Maka kita yakin pada masa itu, yang buang kerja kita tu universiti kita, yang buang kerja kita tu majikan kita, yang buang kerja kita tu kerajaan yang pada masa itu zalim pada kita. Kita yakin ke dia yang memberi rezeki? Kalau kita yakin, maka tunggulah di akhirat nanti, sebelum masuk neraka, kita dah digari, dipasung. Ni leher kita ni akan digari, diikat dengan pasung daripada Jahannam, daripada neraka Allah. Kekangan daripada neraka Allah. Belum masuk lagi dalam neraka. Belum masuk dalam neraka lagi. Dah confirm, dia dah kena tarik dengan pasung neraka. Dia kena gari dah.
Orang lain semua okey, jalan macam biasa walaupun tak ada pakaian, takut sebagainya. Dia dah confirm neraka sebab dah diikat. Ini untuk pakar-pakar kita. Untuk pakar-pakar kita. Berapa sen sangatlah kita dapat. Tahukah kita kalau kita dibuang kerja pun, ataupun kita ditarik professorship, doctorate, ditarik PhD kita, ditarik semua, ditarik, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yakinlah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apa yang Allah ganti ni? Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Dan tapi yang kita tahu, Allah ni Maha Raja. Allah nak tengok kita. Aku bagi kau ilmu, aku bagi kau kepakaran, aku bagi kau satu kefahaman. Tiba-tiba kau tak guna ilmu tu, kepakaran tu untuk menyelamatkan umat yang hari ni dibunuh tiap-tiap hari. Dibunuh tiap-tiap hari ini umat. Mati. Dan ingatlah, setiap kali kematian. Setiap kali kelemahan, segala itu, pakar-pakar ni akan ditanya oleh Allah. Allah akan tanya. Ingat, kita boleh lepas. Sekarang boleh lepas lah, duduk belakang-belakang je. Di akhirat boleh lepas, tak lepas. Saya hanya mengingatkan diri saya dan diri tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab tu jangan kita main-main. Apabila ada ilmu, semua tu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Takutlah, kita nak mati dah pun. Umur kita dah berapa tahun dah? Umur kita dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Silap-silap mati besok. Mati besok. Tak sempat nak cakap ilmu kita tu. Mati besok. Niat pun tak ada. Maka bangun-bangun, tengok-tengok ada rantai kat leher kita, ada rantai kat tangan kita. Nak jalan pun susah. Dirantai, dikekang dengan kekangan-kekangan neraka Allah. Rantai neraka Allah. Orang hak dirantai ni confirm di banduan. Confirm dia salah. Banyak Rasulullah sebut, sebelum apa-apa pun dah kena ikat dah. Dia kena ikat dah. Sebelum apa-apa dia kena ikat. Mungkin adalah sesuatu perkara yang dibuat rahmat Allah yang menyelamatkan dia kan. Tapi nak sebut sini, Nabi sebut dah kena ikat dah. Berapa-apa kena ikat. Termasuklah ulama, termasuklah umara. Sebab tu orang yang ada kelebihan ni, hebat ni, di sisi Allah ni tanggungjawabnya besar. Besar tanggungjawabnya. Jadi apakah hijrah fikriyah, kefahaman kita ketika kita berada di zaman Mulkan Jabariyah ini? Kita nak kena rasa bahawa kita ni sebenarnya nak bangkit. Sebab tu kena berani. Bukan berani membabi buta. Ada strategi lah juga. Bukan kita kena cakap. Tidak. Ada strategi lah. Tapi kita kena sampaikan. Allah perintahkan kepada kita bagaimana difirmankan suratul Baqarah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berkatalah Allah SWT berfirman, Allah wa iz qala rabbuk, kepada malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan khalifah. Ini fikrah, hijrah fikriyah. Allah nak bagikan kemenangan. Allah nak bagikan kemenangan pada kita. Apa kita nak takut? Kemenangan. Kalau Allah hilangkan kita satu klinik, kita habis. Allah hilangkan klinik kita, Allah gantikan dengan satu yang lebih baik, jutaan kali lebih baik. Allah tarik, Allah izin kita buat sesuatu, professorship kita Allah tarik. Biiznillah, professorship kita Allah tarik. Sebab kita bercakap benar, bercakap, berani. Maka pada masa itu kan, Allah bagi lebih hebat daripada apa yang kita dapat hari ini. Kita mati sebagai profesor, kita mati dengan lesen, kita mati dengan ilmu, dengan kepakaran, mati. Tapi kita tidak gunakan untuk menyelamatkan umat. Bangkit-bangkit diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang akan dikekang di akhirat nanti ialah mereka yang ada kepakaran, mereka yang ada ilmu, tapi mereka tidak mahu menggunakan ilmu itu yang boleh menyelamatkan umat. Saya minta maaf saya sebut benda ni, bukanlah maksud saya nak cakap pada siapa-siapa, tapi saya nak ingatkan diri saya, nak ingatkan diri tuan-tuan, puan-puan sekalian.
Kerana kali ni kita sedang mengikut arus. Memang nak lawan arus ni payah. Ramai yang lemas. Ramai yang lemas nak lawan arus ni. Tapi macam mana nak lawan arus ni? Kita tidak boleh lawan arus melainkan kita bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran. Jadi ini adalah hijrah fikriyah. Kita jangan tengok dengan kacamata dunia. Jangan tengok dengan kacamata arus semasa. Arus semasa gini. Jangan tengok dengan kacamata arus. Jangan tengok dengan kacamata jahiliyah yang menguasai mulkan jabariyah. Jangan tengok. Itu maknanya hijrah fikriyah. Kita meninggalkan pemikiran-pemikiran yang menjadi arus jahiliyah pada hari. Tinggalkan. Ini hijrah fikriyah kita. Kita bersihkan pemikiran kita daripada pemikiran liberal, pemikiran sekular, pemikiran plural, pemikiran qadariyah, jabariyah. Pemikiran-pemikiran yang berbentuk duniawi. Kita sokong pada dunia ni. Hati kita bersama dengan dunia. Pemikiran semasa ni. Kita berpindah, meninggalkan pemikiran semasa kepada pemikiran Al-Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Paling tinggi, tak ada lebih tinggi. Ini hijrah ni. Hari ni susah nak faham ni. Tapi kita nak kena rasa izzah, rasa mulia dengan Al-Quran, rasa mulia dengan Islam, rasa mulia dengan orang beriman. Nampak orang beriman ni lekeh je. Nampak orang beriman ni lekeh je. Tak, bukan lekeh. Mereka lah orang yang mulia. Orang yang buat maksiat, orang buat jahiliah, yang ada macam-macam, nampak hebat. Nampak hebat. Tapi mereka lekeh di sisi Allah. Lekeh sebenarnya. Apalagi dilaknat oleh Allah. Allah laknat pula. Ya, nampak pakai kereta. Wah, kereta ni keretanya bukan Mercedes lagi, bukan BMW lagi, Porsche, Jaguar, kereta besar. Ada escort lagi. Bila dia lalu tu orang lain tak boleh lalu. Kan, ada escort semua. Lalu besar. Wah, setengah-setengahnya kena berdiri tegak pula. Setengah-setengahnya kena pasang bendera pula dia lalu. Dia nak lalu ni pasang bendera. Kalau tak nanti besok kita kena. Kan? Setengah-setengah duduk diam. Kita ni kan. Nampak wah hebatnya, wah kan. Kalau dia tidak bersama Al-Quran, sebenarnya dia hina. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu memberi orang yang mulia dunia ni. Orang yang mulia Allah tak bagi dunia, Allah bagi akhirat. Orang yang hina Allah sibukkan dia dengan dunia. Sebab tu bila kita sibuk dengan dunia, semalam saya jumpa ada seorang kan, dia kata sibuk sibuk apa? Sibuk bisnes. Sibuk bisnes kan? Kalau bisnes tu untuk bantu kebangkitan Islam, alhamdulillah. Tapi kalau kita sibuk dengan dunia, sibuk dunia, mana kita tahu Allah tak nak bagi akhirat. Ini antara tanda hati kita sibuk dengan dunia, fikir dunia aja, akhirat tertinggal. Bagi tanda Allah tak sayang kita tu. Allah nak bagi kita dunia, Allah tak nak bagi akhirat. Tapi bila buat dunia, bersungguh-sungguh buat, bekerja-kerja semua tunggu dunia, tetapi dunia tu untuk menyampai kesempurnaan akhirat. Kita bantu kebangkitan Islam, bantu Islam, bantu kawan-kawan yang kita yang Islam, bantu semua untuk bantu menegakkan Islam tadi. Maka sibuk dunia tu jadi akhirat. Dunia tu jadi akhirat. Apa definisi dunia? Definisi dunia ni ialah segala yang menjahannamkan akhirat tu dunia. Kereta digunakan untuk dakwah, kereta digunakan untuk membawa kebaikan, menolong orang lain. Kereta digunakan, maka kereta tu jadi akhirat, bukan dunia dah. Ini definisi dunia. Kereta kita, naik kereta, kita bangga-bangga, kita sombong-sombong, kita takbur, kita ujub. Naik kereta tak guna pun untuk kebaikan Islam, tak guna pun untuk nak pergi ceramah ke, kalau dululah pergi masjid kita tu. Kereta untuk pergi mana-mana yang suka-suka je. Maka itu jadi kereta jadi dunia. Rumah kita jadi dunia kalau tidak dapat dihubungkan dengan akhirat. Amal yang menyempurnakan akhirat itu dunia. Rugilah. Betul Allah gambar apa? Wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah. Maka carilah kamu daripada apa yang Allah anugerahkan pada kamu.
Apa yang Allah bagi pada dunia ni, carilah darul akhirah. Mencarilah untuk kegunaan supaya sampai kepada kesempurnaan akhirat. Ini fikrah yang sebenar. Ini fikrah yang sebenar. Fikrah yang sebenar, fikrah untuk bangkit, bina kekuatan Islam. Fikrah yang sebenar bukan fikrah akhir zaman semata-mata, tapi fikrah amal. Kita kata saya ini, kita nak cari orang yang sama fikrah. Kita pun kata, kita ni sama fikrah. Kenapa? Sebab kita ni anti kepada sesuatu, sama-sama anti. Kita ni sama percaya pakatan jahat. Kita ni percaya akhir zaman. Itu satu fikrah. Fikrah bukan percaya akhir zaman. Itu ilmu. Akhir zaman satu ilmu. Apa fikrah? Fikrah ni orang yang hidup bersama dengan kebangkitan Islam dan kebangkitannya. Itu fikrah. Saya belajar akhir zaman ni, saya baru tahu rupanya sekarang ni zaman nak dekat kebangkitan. Maka kita kena buat sesuatu ni, persiapan untuk membina kekuatan kita sama-sama. Kekuatan akidah, kekuatan ibadah, kekuatan akhlak, kekuatan ukhuwah, kekuatan yang lain kita kena bina. Maka bila kita melaksanakannya itu dengan ilmu dan kita melaksanakan, mengamalkannya untuk kebangkitan Islam dan kebangkitan Islam secara menyeluruh tadi, bangkit ni, membina kekuatan Islam, baru tu fikrah yang sebenar, hakiki. Fikrah yang sebenar. Saya definisikan semula fikrah. Ya, fikrah ni bukan sekadar kita percaya akhir zaman dah fikrah dah. Sebab orang Kristian pun percaya akhir zaman juga. Orang Yahudi pun percaya akhir zaman juga. Percaya akhir zaman. Mereka pun percaya, orang Hindu percaya akhir zaman. Jadi akhir zaman ni bukan fikrah tuna, fikrah kami. Fikrah kami ni al-Islam. Salah satunya akhir zaman. Salah satunya pakatan jahat. Salah satunya ialah berkenaan dengan macam mana kita nak melaksanakan kehidupan kita, tarbiyah. Fikrah ni maknanya orang yang melaksanakan amalan Islam yang menyeluruh tadi. Islam yang syamil dan kamil. Islam yang menyeluruh, yang sempurna. Kemudian dia mengamalkan. Kemudian dia berjuang. Itu baru dia, inilah orang berfikrah. Sebab tu kalau ada orang nak cari orang yang berfikrah, carilah orang yang ada Islam, yang menyeluruh kepahamannya, dan dia berjuang dengan Islam. Barulah ada fikrah. Orang yang ada kepahaman yang betul, fikrah yang sahih. Bukan fikrah yang sikit-sikit gitu kan. Jadi berjuang. Sebab tu saya sebut kat sini, Allah perintahkan kita supaya bersama dengan kebangkitan. Jadi bila bersama kebangkitan, kita tak boleh ikut arus. Kita kena melihat arus, kita kena ikat dengan Quran, ikat dengan hadis Nabi, ikat dengan Islam menyeluruh tadi. Kemudian kita bersama dengan dia, barulah kita akan selamat. Kena ikat. Kalau tidak, kita akan lalu. Mula-mula tak kuat, jadi buih. Mula-mula, lama-lama kuat. Allah bagi menang. Kita akan membentuk ombak yang akan menghancurkan semua. Tsunami yang akan menghancurkan semua jahiliah. Allah bagi menang. Janji Allah menang. Tak percaya lagi ke janji Allah ni? Janji Nabi kita menang. Janji Allah kita menang. Walaupun kita nampak macam tak ada harapan lah, susah lah kan? Bila kita bincangkan, macam mana ni kita nak buat ni, pemimpin mana kita nak pilih ni ya, pemimpin mana nak pilih ni. Pemimpin tu nampak baik tapi ada jahatnya. Pemimpin tu nampak jahat tapi ada baiknya. Pemimpin ni nampak macam tak nampak apa-apa, tapi tak ada harapan lah kan, jadi contohnya. Jadi pemimpin mana ni, kita kata kalau kita pemimpin A, B, C, D, korup semua, contohnya kan. Tak ada dah. Yang ini pula, ini pun premise juga. Alah, macam mana nak buat? Tak, Allah janji menang. Fikrah kebangkitan, dia yakin Allah janji menang. Allah yang janji, bukannya kita janji, bukan manusia janji. Jadi Allah sebab menang lah. Itu berpegang dengan Quran, berpegang dengan hadis, menang. Jadi kita menggembira. Kita kata tak boleh. Kita pun berjuang. Sebab boleh tak boleh itu Allah punya kuasa. Allah punya kuasa kan. Kan sahabat-sahabat Nabi menang perang paling besar mula-mula, perang yang paling best sekali, perang Badar. Perang Badar bulan Ramadan. Perang Badar. Sahabat-sahabat pergi perang Badar, menang. Tapi sahabat-sahabat ada berlatih silat ke? Ada berlatih apa? Ada kumpul senjata ke? 8 bilah pedang je ada. 313 orang, 8 bilah pedang je ada. Kuda berapa ekor je, unta berapa ekor je ada. Sahabat-sahabat lain pelepas tamar belaka. Tapi apa jadi? Menang. Kenapa menang? Allah bagi menang.
Kita pun sama juga. Hari ni, susahlah nak lawan ni, susahlah nak lawan tu. Kalau ikut perkiraan kita memang kita habis dah, tak boleh lah, kena lari hutan lah, lari hutan. Lari hutan, maknanya mengaku kalah lah. Bukan lari hutan nak membina kekuatan. Sedangkan Allah janji menang. Allah janji menang, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita membincang tentang tajuk hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah ni maknanya kita tak mau mengikat pemikiran kita, rasa hati kita, semua yang ada dalam diri kita ni dengan arus mulkan jabariyah, arus semasa yang menyesatkan. Kita nak ikut kepada Quran dan hadis. Lepas tu ada orang kata, tapi diorang ni ikut Quran juga, ikut hadis juga. Betul lah, ikut Quran hadis. Tapi adakah dia ikut sepenuh ke, dia ikut separuh-separuh? Dia mendahulukan yang mana? Dia mendahulukan Quran hadis ke, dia mendahulukan logik dan rasional? Nak mendahulukan siapa ni? Jadi kalau dia mendahulukan Quran dan hadis, kita ikutlah. Tak apa, ikutlah. Tapi kalau dia mendahulukan logik daripada Al-Quran dan hadis, kita tangguh dulu, kita berfikirlah, tengoklah. Tawakuf dulu, berhenti sekejap, tengok. Ini rupanya kan. Sebab Nabi kita apa di zaman mulkan Jabariyah ni, yang baik kita ikut. Jangan yang baik kita kata tak baik. Kenapa? Kenapa tak baik ni? Kita kan pembangkang. Kita membangkang semua. Kalau kita tak bangkang, nanti orang nampak parti dia bagus. Diorang pilih dia, tak pilih kita. Kita kena bangkang lah. Macam itu. Yang baik kita kata baik. Yang tak baik, jangan kita kata baik pula. Kenapa baik ni tak baik dia buat? Kenapa baik? Kita kan orang kerajaan. Kalau kita tak suka kerajaan, runtuh kerajaan. Kita kena stabilkan kerajaan ni. Kerajaan ni kita stabilkan. Kena stabilkan. Walaupun yang kita cakap tu boleh menyesatkan orang lain. Kena stabilkan kerajaan. Kita kerajaan, nanti kita betulkan lah pula lepas ni. Nanti tu bila? Sempat ke? Kita tahu ke kita hidup sampai bila? Jadi, kalau tak betul, cakap tak betul Nabi kita. Minta maaf lah, kami orang yang berpegang dengan prinsip. Kalau betul, betul. Tak betul, tak betul. Kami bukan berpegang dengan konsep. Konsep kita, kalau kita kawan kita, dia betul ke, tak betul ke? Betul semua. Itu melawan hadis. Melawan hadis Nabi SAW. Ada hadis saya dah baca dah. Kan? Jadi kita kena hijrah fikirah, kita jangan ikut arus semasa. Kita kena ada Quran nilai kita, ada hadis nilai kita, ada ijma' nilai kita. Nilai kita ada kajian-kajian dan fakta nilai kita, bukan sekadar nak ikut-ikut sahaja. InsyaAllah siapa yang berhijrah fikirah, maka dia akan dapat melihat kebenaran Allah. Tapi kalau kita ikut saja arus, sebab tu tuan-tuan, kita kena tinggalkan apa amalan pada hari ini. Kita kena tinggalkan perkara yang boleh merosakkan pemikiran kita. Kita hanya ambil apa yang perlu ambil saja. Daripada media contohnya, media arus perdana ni, kita kena hati-hati. Kita akan terpengaruh dengan kita. Movie kena hati-hati. Kalau tengok tu dengan pandangan apa? Skeptical. Kalau tengok dengan pandangan banyak persoalan. Bukan nak terima bulat-bulat. Betul. Lalas kita jadi orang yang tertipu dengan apa yang ada. Ini mana? Hijrah fikriyah. Secara pemikiran. Pemikiran mestilah bersandarkan kepada al-haq, bukan bersandarkan kepada arus mulkan jabariyah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah saya mohon ampun, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan. Saya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, kekuatan kepada kita untuk istiqamah di atas jalan yang benar ini, itu jalan Al-Quran dan hadis. Kalau ada kesilapan, kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada tuan-tuan dan puan. Kalau kesilapan mungkin jahiliah saya, kekurangan saya, kelemahan saya, ataupun segala yang saya minta maaf, saya minta kepada Allah Ta'ala memberikan kepada kita petunjuk, insyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim wa tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrika wa qalban mafhuman bi syukrika wa badanan hayyan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamallughana 'anil nas wa hablana haqiqatal iman hatta la nakhaf wa la najwara wa la nablu syai'an siwak waj'al laka mawsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqrab min dhalika ya ni'mal mujib. Allahumma ya muqallibal qulub
ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرام. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.